Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9. Saya Muhammad Zaidi bin Osman, nombor matrik 266918. Sahabat saya Muhammad Azrin bin Abdul Malik, nombor matrik 26624. Dan Nurul Ain binti Abdul Rahim 266972. Tajuk pembentangan kami adalah menganalisis konflik komunikasi perundingan. Isu yang ditengahkan komunikasi rundingan antara pekerja dan majikan berkaitan konflik semasa COVID-19. Pertama, mengenal pasti isu yang berlaku. Kedua, mengetahui di mana perundingan dilakukan. Ketiga, menyediakan pelan rundingan yang lengkap dengan senario hipotetikal dan pelan kontingensi adalah maklumat yang diperlukan sebelum memulakan rundingan. Analisis perundingan adalah teori rundingan komunikasi yang difikirkan berkaitan dengan keadaan tersebut. Apa yang kami pelajari daripada tugas ini adalah kebolehan dalam menganalisis konflik komunikasi perundingan berkaitan isu semasa, mengaplikasi konsep teori strategi komunikasi yang telah dipelajari dalam kelas atau daripada bacaan. Pengenalan kepada rundingan. Rundingan sama ada digital ataupun bukan digital adalah proses komunikasi dan membuat keputusan, di mana perunding membuat tawaran balas dan permintaan, mewajarkan ulasan mereka melengkap atau mengancam rakan perundingan mereka, dan menerima atau menolak tawaran semasa. Aktiviti komunikatif ini dikaitkan dengan tindakan pilihan, membuat tawaran khusus, menerima, menolak nilai atau isu rundingan, memilih alternatif, membuat pelarasan dan sebagainya. Inisiatif asas untuk rundingan adalah bahawa pihak-pihak yang tidak boleh mencapai objektif mereka sendiri, sebaliknya mereka memerlukan bantuan pihak lain. Akibat proses rundingan menjadi kusut dan bergantung kepada rakan sejawat mereka. Rundingan adalah satu kaedah menyelesaikan perbezaan dan proses untuk berkompromi dan mencapai persetujuan tanpa sebarang pertikaian atau pentengkaran. Dalam perselisihan faham, individu perlu fahami ia bertujuan untuk mencapai hasil yang terbaik. Proses interpersonal antara kumpulan ini ada berlaku pada peringkat peribadi dan juga pada peringkat korporat atau antarabangsa. Apabila pihak berunding, mereka biasanya mengharapkan dan memberi dan menerima. Saling bergantung ini boleh sama ada menang-menang atau menang kalah dalam sifat dan jenis rundingan yang sesuai dan berbeza-beza dengan sewajarnya. Latar belakang masalah dan sebab adalah COVID-19, iaitu krisis kesihatan global yang mengancam ekonomi antarabangsa. Penutupan perniagaan industri di seluruh dunia yang dilaksanakan dan diberi mandat untuk mengalahkan penularan virus menjana pelbagai cabaran unik dan asas untuk kedua-dua pekerja dan majikan seluruh dunia. Pandemik 19 yang melanda telah menyebabkan pada peringkat individu iaitu kalangan pekerja telah terjejas. Sistem pekerja telah bertukar daripada bekerja di rumah yang banyak menggunakan teknologi. Dalam masa yang banyak juga dan sama-sama banyak juga pekerja diberhentikan disebabkan oleh majikan tidak lagi mampu menanggung kerugian yang amat besar. COVID-19 telah menyebabkan berlaku konflik di tempat kerja. Konflik boleh berlaku dalam mana-mana organisasi apabila pekerja dengan latar belakang dan keutamaan berbeza bekerjasama. Konflik boleh dinyatakan dalam pelbagai cara seperti penghinaan, tidak bekerjasama, buli, kemarahan. Puncanya terdiri daripada pertemuan personaliti dan komunikasi yang salah faham kepada salah organisasi. Kesan negatif konflik tempat kerja boleh berlaku termasuk gangguan tempat kerja, penurunan produktiviti, kegagalan projek dan ketidakhadiran. Tekanan emosi boleh menjadi punca dan kesan kepada konflik tempat kerja. Maka rundingan perlu di antara majikan dan pekerja untuk memastikan suasana dia kerja seperti biasa meskipun mengalami situasi yang baru disebabkan COVID-19. Jadi konflik di antara majikan dan pekerja perlu diatasi dengan segera melalui cara mengaplikasi teknik perundingan di antara dua pihak. Kedua-dua pihak perlu menyesuaikan diri dengan pandemik ini. Disebabkan yang terakhir adalah masalah yang memerlukan rundingan, kerana biasanya rundingan akan memerlukan kesan positif yang di mana kedua-dua pihak akan mendapat manfaat ataupun mencapai kata sepakat yang tidak akan memerlukan mana-mana pihak. Saya Nurul Ain binti Abdul Rahim, nombor matrik 266972. Seterusnya, saya akan bagi mengenal pasti masalah berkaitan komunikasi rundingan antara pekerja dan majikan berkaitan konflik semasa COVID-19, iaitu work from home. Akibat dari COVID-19 yang secara tiba-tiba ini telah mengubah rutin kerja biasa. Ia telah melibatkan pemindahan kerja ke persekitaran dalam talian atau maya.
Ini memaksa ramai pekerja wajib untuk bekerja dari rumah. Perintah ini telah dikeluarkan oleh kerajaan memastikan pengurangan penularan COVID-19. Masalah seterusnya ialah tidak mempunyai ruang bekerja di rumah. Memandangkan sejumlah besar pekerja terpaksa bekerja dari rumah, ramai yang menghadapi cabaran disebabkan isu asas seperti tidak mempunyai ruang di rumah untuk membuat kerja. Untuk pekerja yang tinggal bersama orang lain juga menghadapi cabaran dari mereka yang tinggal bersendirian. Kerana mereka perlu berkongsi dan menavigasi ruang ketika bekerja, kebanyakan ramai pekerja mengalami tekanan emosi. Mereka juga sukar untuk menumpukan perhatian dan membahagikan masa antara keperluan kerja dan keluarga. Individu yang mempunyai anak yang masih bersekolah juga menjadi lebih sukar untuk menumpukan perhatian semasa work from home kerana pada masa yang sama perlu melayani keperluan anak-anak serta keluarga. Matlamat yang disampaikan sukar untuk difahami. Komunikasi merupakan elemen yang penting kepada majikan dan pekerja untuk terus berhubung dengan baik. Manusia bergantung kepada komunikasi bukan lisan apabila mereka bercakap. Tetapi email, panggilan telefon dan juga panggilan video menghilangkan banyak cara kita berkomunikasi. Menyalah taksir maklumat yang merasa mereka diperolehi. Jika komunikasi hanya menggunakan email atau mesej ringkas, akan membuatkan individu menerima mesej akan menyalah taksir maklumat yang mereka perolehi. Sebagai contoh, mesej yang dihantar akan dibaca dengan intonasi yang berbeza. Ini menyebabkan terjadi salah faham antara majikan dan pekerja. Ia juga boleh menjejaskan operasi organisasi kerana salah faham yang berlaku disebabkan komunikasi secara dalam talian. Bagi kesan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pula, sukar untuk menguruskan antara kerja rasmi dan urusan di rumah dalam satu masa. Kaki tangan yang bekerja dari rumah menjadi lebih sukar untuk membuat garisan antara kerja rasmi dan kehidupan di rumah. Mereka mempunyai beribu-ribu gangguan untuk ditangani. Anak-anak yang tidak dapat ke sekolah juga menjadi salah satu gangguan tambahan. Bagi pekerja yang bergelar ibu bapa dalam masa yang sama, perlu memastikan anak-anak mereka untuk mengikuti kelas di alam maya. Ini membuatkan mereka lebih dari satu kerja selain dari pekerjaannya. Gangguan yang berada di rumah boleh menjadi cabaran kepada majikan dan pekerja. Pekerja dan majikan perlu memainkan peranan yang bijak untuk mengatasi cabaran yang berlaku. Apabila pekerja bekerja dari rumah, mereka mempunyai kebiasaan untuk bekerja dari sebarang arahan dan penyeliaan. Mereka juga boleh menyelesaikan masalah sendiri serta meningkatkan kebolehan pemikiran analitikal mereka. Sesetengah pekerja memerlukan pemantauan dan penyeliaan untuk mereka membuat suatu keputusan. Jika tidak, boleh memberi kesan kepada reputasi syarikat. Semasa musim pandemik, pengawasan atau pemantauan secara berkala amat diperlukan. Ini kerana mengelakkan daripada terjadinya konflik di antara pekerja dan majikan. Majikan tidak menggunakan sistem yang betul untuk mengukur prestasi pekerja. Pekerja kerap mengadu bahawa majikan menggunakan cara yang salah untuk mengukur prestasi mereka. Majikan hanya menyimpan rekod waktu pekerja untuk menilai prestasi mereka yang merupakan parameter yang salah. Prestasi yang dilakukan dengan sambil lewa dan tidak adil akan membawa kepada konflik yang buruk antara majikan dan pekerja. Dengan pengukuran prestasi yang baik, menyebabkan pekerja berpuas hati dan ini secara tidak langsung membuatkan mereka lebih semangat untuk menyumbangkan bakti kepada syarikat serta membawa kepada kejayaan disebabkan pekerja dan majikan memberikan kerjasama yang baik antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrim bin Abdul Malik, nombor matrik 26624. Saya akan menjelaskan tentang jenis rundingan yang dipilih. Analisa rundingan.
bertujuan untuk membangunkan teori perspektif dan nasihat berguna untuk perunding dan pihak ketiga. Alternatif kepada pendekatan perjanjian yang dirundingkan untuk menguruskan secara produktif ketegangan yang wujud antara tindakan pesaing untuk menuntut nilai secara individu dan kerjasama untuk mencipta nilai secara bersama. Rundingan bersepadu atau integratif ialah di mana majikan dan pekerja mencipta nilai seperti keperluan utama dalam konteks semasa yang mencabar. Teori ini memberi tumpuan kepada pembangunan perjanjian yang saling bergantung berdasarkan kepentingan pihak yang bertikai. Berkompromi dan tawar-menawar adalah perkara biasa dalam rundingan integratif, dan kedua-dua pihak mungkin perlu melepaskan keperluan tertentu untuk mencapai penyelesaian. Perundingan integratif adalah penting kerana ia biasanya menghasilkan keputusan yang lebih memuaskan kepada pihak yang terlibat. Namun begitu, perundingan kedudukan adalah berdasarkan sudut pandangan iaitu kedudukan yang tetap dan bertentangan dengan cenderung mengakibatkan kompromi atau tidak persetujuan langsung. Selalunya, kompromi tidak dapat memuaskan kepentingan sebenar pihak yang bertikai. Sebaliknya, kompromi hanya membahagikan perbezaan antara dua kedudukan, memberikan setiap pihak separuh daripada apa yang mereka inginkan. Penyelesaian yang kreatif dan integratif sebaliknya berpotensi memberi semua orang yang mereka inginkan. Selain itu, terdapat banyak kepentingan di sebalik mana-mana satu jawatan. Penyelesaian integratif secara amnya lebih menggembirakan semua yang terlibat dalam rundingan kerana keperluan dan kebimbangan sebenar kedua-dua pihak akan dipenuhi pada tahap tertentu. Ia adalah satu proses kerjasama dan akhirnya membantu antara satu sama lain. Apabila menggunakan rundingan integratif, setiap perunding mempertimbangkan keperluan dan matlamat yang lain untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima bersama. Memandangkan pendekatan ini bersifat kolaboratif, ia tidak mewujudkan persekitaran yang bertentangan. Sebaliknya, ia menghadkan atau mengelakkan konflik antara perunding dan melancarkan proses mencapai persetujuan. Seterusnya, cadangan strategi untuk mengatasi isu yang dipilih. Dalam isu ini, majikan harus memberitahu sebab mereka melaksanakan langkah-langkah tertentu sama ada kerana keperluan undang-undang atau cadangan daripada pihak berkuasa kesihatan awam. Mereka harus menekankan bahawa kesulitan ini bersifat sementara dan penting untuk menyokong usaha sepenuhnya kerana kita semua bersama-sama dalam perkara ini. Pandemik yang melanda bukan mudah untuk semua individu, terutamanya individu yang bekerja kerana kerja merupakan sumber rezeki mereka, punca rezeki pekerja. Berasa takut apabila kerja menurun dan seterusnya akan menyebabkan mereka dibuang kerja. Selain itu, pekerja perlu membuat sudut kerja di rumah di mana mereka tidak mendengar atau melihat sebarang gangguan. Hal ini supaya mereka dapat mendengar dengan jelas jika adanya mesyuarat bersama rakan sekerja mengenai apa-apa projek. Lebih-lebih lagi untuk mengira waktu kerja tepat pekerja. Perisian pemantauan akan sangat membantu. Perisian secara automatik akan merekodkan masa apabila bekerja atau berehat. Dengan cara ini, kedua-dua pekerja dan majikan akan mengetahui waktu bekerja yang tepat untuk mengelakkan sebarang konflik. Secara tidak langsung akan membuatkan komunikasi dapat berjalan dengan lebih baik kerana mempunyai waktu kerja yang tetap dan pekerja boleh membuat persediaan sepanjang tempoh waktu bekerja untuk menerima segala maklumat yang diberikan. Sehubungan dengan itu, untuk menjelaskan masalah saluran komunikasi yang tidak mencukupi, syarikat mempunyai penyelesaian yang hebat dalam perisian pemantauan.
Perisian ini mempunyai sistem pemantauan komunikasi khusus di mana pekerja boleh berkomunikasi dengan pekerja dan majikan lain. Selain itu, semua komunikasi yang dijalankan melalui sistem berpusat direkodkan supaya rujukan masa depan dapat dibuat. Di samping itu, majikan boleh menjadualkan mesyuarat tetap dengan seluruh pasukan supaya mereka boleh bertukar fikiran, idea baru dan merangka strategi baru. Pekerja akan merasa berhubung apabila proses komunikasi berjalan dengan betul dan proses membuat keputusan boleh bertambah baik. Kesimpulan bagi tugasan ini, rundingan adalah teknik membincangkan isu-isu sesama sendiri dan mencapai kesimpulan yang memberi manfaat kepada semua yang terlibat dalam pembincangan. Ia adalah salah satu cara paling berkesan untuk mengelakkan konflik dan ketegangan. Apabila individu tidak bersetuju antara satu sama lain, mereka akan duduk bersama membincangkan isu di forum terbuka, berunding di antara satu sama lain dan mencari alternatif yang memuaskan hati semua pihak. Dalam bahasa orang awam, ia juga disebut sebagai tawar-menawar. Orang sering melihat perundingan sebagai perusahaan menang kalah. Tetapi dalam kebanyakan situasi, minda menang-menang akan membawa kepada faedah yang lebih besar daripada perundingan. Menambah isu pada perbincangan selalunya merupakan kunci kepada penciptaan nilai dan banyak perkara. Rundingan ialah satu proses di mana dua atau lebih pihak yang mempunyai keperluan dan matlamat yang berbeza membincangkan sesuatu isu untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima bersama. Dalam perniagaan, kemahiran perundingan adalah penting dalam interaksi sehari-hari yang tidak formal dan transaksi formal seperti perundingan syarat-syarat jualan, pajakan, penghantaran perkhidmatan dan kontrak undang-undang lain. Rundingan yang baik di antara majikan dan pekerja akan mewujudkan suasana kerja yang baik dan harmoni, yang mana mengurangkan konflik komunikasi yang berlaku terutamanya semasa pandemik COVID-19. Sekian. Terima kasih.